Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala beri peluang untuk kita beribadat kepada Allah Taala. Tujuan yang besar kita duduk di atas dunia ni, tapi kita tak nampak, ialah kita patuh taat pada Allah Taala. Tujuan kita mari di atas dunia ni dah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadi jin dan manusia melainkan supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini terkadang kita gilak lah, tak ada nampak mana beribadat kepada Allah Taala, tak ada rasa nampak penting. Kita duk sungguh hal lain, sungguh hipung harta benar molek tak ada apa. Kita bersungguh kerja buat kita bersungguh di segi nak akad taraf hidup kita comel lah. Nah, tapi semua tu hanya sementara, sebentar aja. Nah, tujuan yang besar sebenarnya ialah apabila kita boleh taat kepada Allah dan kita sibuk dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi pasal itulah malam ini kita nak cari punca, mana kau sebab yang kita terlupa sangat akhirat. Nah, padahal tempat tu kalau kita tanya, kita kena mati tak? Kena. Di segi keyakinan kita kata kena pergi tempat tu. Di segi kedudukan benda yang kita nampak pun kita yakin kata kita kena pergi. Orang tua kita setengah-setengah kita, cik tua kita gida, pas tak usah bila lah lapis yang ketiga tu pergi belakang dah. Setengah-setengah daripada golongan kita ni, anak kita tu pergi juga. Setengah daripada golongan kita, bini yang pernah duduk sekali, duduk rapat sekali pun pergi dah. Tapi kalau tanya kata kita kena mati tak? Mati. Pas tanya kali lagi, berapa persiapan yang kita tak buat? Kita lalai. Ni. Jadi punca yang kita hari ni sebenarnya kita berasa malah, kita berasa pahit, kita berasa tak sedap buat amalan tadi. Kita ada penyakit supaya orang pahit mulut lah. Orang demam ni bui nasi pahit, makan mani pahit, makan buah lima pahit. Tanya kata buah lima pahit ke? Dah. Tanya kata bubur maning tu pahit ke? Dah juga. Patu pahit mari di mana ya? Pahit mari kita ni, kita ada penyakit, kita tak segar, kita demam, kita tak sihat. Situ puncaknya. Hari ni kalau kita tanya kata apa ibadat kita ni berasa pahit, berasa tak ada manis, berasa tak sedap, kita ada penyakit. Nah, hari ni kita nak suluh kelih kata apa kau sebab yang kita berasa ibadat ni tak manis, tak sedap,
Tak ada semangat. Kalau sebut kata ibadat ni tak ada berasa geram. Tapi kalau sebut makan ni berasa keliru. Dan mau kata sedap weh kedai tu nak getek. Duit ada lagi tapi nak gidah. Dia mau kata kedai baru kau pergi dah. Tak ada lagi. Sedap apa? Sedap. Kena pergi weh. Jadi kita berasa geram dah. Tapi di segi ibadat kita tak ada berasa. Punca mari di mana? Punca yang pertama sekali muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita sibuk dengan dunia. Dunia tak ada meliputi hati kita, menyebabkan kita terlupa kita nak pergi sungguh. Lalai. Jadi kalau kita kata, saya duk pandai sokmo, saya kata kalau rumah kita nara ni, kita pergi ke bakok klik mari. Siapa hak jai tu? Tak apa duk mai ku hak jai dulu lah. Tak ada berasa nak klik. Waris rumah duk gobak, anak bini rumah pun duk rusing. Dia duk mai ku hak jai cacah. Tak ada klik, tak si klik. Tanya kata orang pesen ni, orang pesen mana? Tak berapa cukup. Tak berapa cukup duduk mai ku hak jai. Kerja buat dak juga. Tak si klik rumah. Hari ni kalau kita kata, kalau orang pesen ni pun kita kata orang tak cukup mana, pak kita lebih kurang terlupa hari akhirat. Kita orang pesen tu dah lebih kurang. Allahu Akbar. Pasal tu muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ni Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman semua. Orang berimeh Allah Ta'ala panggil orang berimeh. Orang tak berimeh tu gelak gelemak dah. Orang berimeh ni pun duduk keliru lagi. Tuhan wis genal lagi, Tuhan tegur lagi. Allah Ta'ala panggil orang berimeh gapo la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah sekali-kali harta benda kamu, anak pinak kamu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan ayat dah. Kita dengan Al-Quranul Karim ni kita nak pergi kepada syurga lebih jelas daripada GPS yang kita pasang di atas kereta lagi. GPS yang kita pasang atas kereta ni kadang-kadang kita turut masuk ke dalam padang, tak tahu nak pergi mana. Duk ramuk kita yakin dengan GPS dia. Tak wak pergi siapa nak kita oleh. Dalam go itik. Tu. Tapi kalaulah kita turut orang, atas dunia ni kita turut orang. Dia ni tahu jalan, dia sesat bukan main juga. Orang tahu dah tu sesat juga. Tapi kita dengan Al-Quranul Karim ni tak ada jalan sesat. Tuhan yakin. Tuhan bui keyakinan kata, siapa turut Quran dan hadis, dia pergi sampai pada syurga. Tuhan tegur kata, janganlah menyebabkan melalai akan kamu oleh duit piti, harta benda. Kerana apa? Kerana dua perkara ni manusia ramai tak ada nak semaya bank sebab dua perkara ni. Duit piti ni kerja buat hingga siapa tak boleh nak buat ibadat pada Allah Ta'ala. Ada. So lagi tamneng anak pinak ni orang panggil muancun boleh juga. Kalau tu ni Aziz muancun, orang duduk turut belakang dia, duduk sokong dia, menyebabkan lalai dia daripada Allah Ta'ala. Kerana apa? Tu ayat kata, wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa mari di atas dunia ni dua perkara melalai dia, tak ada nak ingat Tuhan, tak ada nak ingat syurga neraka, orang ni lah orang yang paling rugi sekali. Pandangnya Allah lah, pandangnya manusia aku mungkin kita sanjung Allah kayanya Qarun, orang sanjung Qarun banyak, orang sanjung Firaun, tapi di sisi Allah Ta'ala ada yang rugi. Kita hari ni kita tak say, pandangnya manusia kata kita orang labah, tapi di sisi Allah Ta'ala kita rugi teruk. Kita tak say jadi orang rugi, orang menega tak say rugi.
Orang beli jual pun tak sel rugi. Ikutlah di segi mana-mana kita dah buat kerja tadi tak sel jadi rugi. Nah, tapi kita tak berasa langsung kata kita rugi pada hari akhirat ni. Tanya kata orang yang buat kebun di atas bukit, dia tanam durian hari ni 7 tahun nak boleh makan. Setengah-setengah durian sampai 10 tahun. Tapi apakah dia tanam? Dia cara kerana dia yakin kata durian ni akan buah 10 tahun lagi. Padahal durian tu boleh jadi jatuh, tak buah boleh jadi. Boleh jadi durian tu harga murah boleh jadi masa depan. Boleh jadi durian tu buruk mampu bohong dah boleh jadi belaka. Tapi dia yakin. Tapi bab akhirat kita tak sapa lagu tu. Tak serupa dengan kita tanam durian dak akhirat ni. Durian kita genebah, kita boh baja, kita boh gotu boh ni, tapi akhirat ni tak ada boh baja. Seseolah kita tak yakin kata kita nak makan dari akhirat. Nah, jadi amal yang soleh ni muslimin yang dirahmati oleh Allah. Saya banding semua amalan pahala kita buat ni gaji yang Allah Ta'ala nak beri kita. Allah Ta'ala nak beri gaji. Kita buat amalan soleh dari atas dunia ni kita boleh gaji, kata mudah-mudah. Nak banding mula-mula pahala tu gaji lah. Allah Ta'ala nak beri gaji. Apabila boleh terima ustaz? Lo ni bukan masuk lagi nak terima gaji. Nah, kita kata bini kita mengandung, ada anak dalam perut 5 bulan. Kita taruh duit pada anak dalam perut tu ada 100,000 buah lebih. Nak wik dia, nak wik budak tadi. Orang tua cerdas siap lah. Tanya kata budak duduk dalam perut, duit 100,000 hak kita taruh dia boleh guna ke tak? Tak boleh lagi. Duit ada dah tapi tak boleh guna lagi. Tak guna bila? Nanti beranak boleh guna. Beranak pak tu beli kain lapis lah, beli no lah, beli gapo lah, beli kakak dia. Kita seperti tu juga. Hari ni gaji kita tak boleh terima lagi. Tak boleh terima bila? Mati. Dia tak serupa dengan mati ni, dia lebih cepat daripada beranak lagi. Beranak ni dia ada masa dia 9 bulan. Adalah hak luruh, hak goreng tu adalah. Tapi mati ni bomo tak dijamin kata nak mati bila. Tak serupa beranak. Beranak ni bomo boleh tanda kata tepat sekian bulan sekian awak akan beranak. Cukup 9 bulan. Kita boleh tahu. Kita boleh buat persiapan. Tapi bab mati bomo boleh jamin tak? Tak boleh. Jadi pasal tu Allah Ta'ala kata orang yang lalai di atas dunia nak buat amalan soleh ni kak nak mati baru dia teringat. Kita tak sih. Nah, pasal tu Tuhan sebut kata wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan taklah kamu nafkah. Ayat ni kita baca sok modah. Taklah kamu bericak. Bericak ni kita buat molek lah. Nah, belum pada mati mari cari kita. Kalau kita nak buat amalan soleh ketika kita segar-degar belum pada nak mati. Kerana ramai orang yang lalai ketika dia segar teringat nak buat amalan solehnya apabila nak mati. Dia kata lagu mana? فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. Ya Allah, beri masa sikit. Baru khabar lah, khabar. Beri masa buat apa? فَأَصَّدَّقَ. Nak sedekah banyak. Nak amal soleh ni, baru dia khabar. Tak dini puluh tahun dah duduk di atas dunia ni, duduk gelap-gelap, buat apa tak tahu. Khabar bila? Khabar apabila malaikat nak ambil nyawa dia. Minta dengan Allah Ta'ala, boleh ke ya Allah Ta'ala, boleh ke ya Allah taruh masa sikit nak sedekah. Nak sedekah sedekah. Dia sedekah ni payah apabila kita duduk hidup ni, apabila kita duduk boleh makan ni payah. Dia nak sedekah ketika nak mati dia tahu kata nak guna tak ada dah. Itu masalah. Ketika kita duduk segar ni berasa payah juga. Bawa nak sedekah mula, nak mati gapo kat ni? Kailan ke? Habis kan? Setan ni pandai bisik panak kita. Padahal dia duk bayar muka lain tak apa.
Bayar sudah kereta 7,000 sebulan. Tak apa, tak ada berasa gapo. Bo nak mari sedekah nak taruh dia hari akhirat ni. Syaitan kata pas nak beli gapo kat kan. Pas esok nak makan gapo. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan ni dia duk gaya-gaya kita duk jadi kita takut atau susah ke? Ke susah ke? Ke apa ke? Allahu akbar. Jadi orang ni Allah Taala cerita dia dalam Quran ni buat telalai ni. Kalau dia khabar molek tak ada minta dengan Tuhan uri panjang umur. Buat dia lalai. 60 tahun ada nyawa tu tak ada rasa nak buat benda molek, tak ada rasa nak sedekah. Lepas tu lagi minta dengan Allah Taala buat syaratnya wa akum minas salihin. Nak jadi orang juh dah, nak orang kat semaya band dah. Orang band nak mari selalu masjid. Baru nak juh. Baru tak lalai. Hari tu duduk lalai. Nah, nak jadi ju. Jadi kalau Allah Taala beri umur, walaupun sekurang hari pun, sekurang hari ni nejan misalnya, nak juru sungguh dalam nejan ni. Pas 60 tahun apa tak jurunya. Buat terlalai ni. Allahu akbar. Kita sini ni siapa-siapa pun tak lalai dah kerana dia nampak malaikat dah. Mari dia nak ambil nyawa dia. Anak ju dia kata ni. Nah, jadi permintaan molek belaka tu. Wak syarat dengan Tuhan kata nak ju, nak sedekah, nak wak molek, nak wak comel. Tuhan jawab tu. Tuhan jawab. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Taala tak ketamu dah. Nak teriak tangis cuma mana air mata tu bisa beledih pun Tuhan kata tak boleh dah. Apabila siapa musuh, lepas tu Tuhan akhiri ayat wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala tahu dengan sehalus-halus hak kamu buat di atas dunia. Manusia ni ada dua. Umur ketika dia ada, dia buat amalan soleh ataupun buat amalan jahat. Semua tu Allah Ta'ala tahu demi satu. Wong compit kita dok pasal ni, kita kadang demo paling belakang kita tak tahu dah. Kadang-kadang bunuh, kadang-kadang tak nampak jelas. Tapi Allah Ta'ala ni malai supaya tengah hari supaya dengan malai tak ada beza. Nampak jelas. Muslimin yang dirahmati Allah. Hari ni buat kita lalai sangat ni, kita tak cara anggota yang paling penting dalam tubuh badan kita ialah hati kita. Tanya hari ni, kita boleh makan comel, pakai baju, oh jihad molek dia. Mari daripada Amerika kalau budak werung kan. Baju kuning dia tak pilih hak sama, tak ambil hak pala dia. Tak ambil dah hak ekor-ekor ni. Nah, buat jual baju kuning dia tahu. Nah, ambil hak pala. Ambil hak jihad. Baju kau seluar kau. Kita orang masjid seperti tu ada jubah lah. Mari daripada jihad molek lah. Tak apalah. Kita nak pakai luar, anggota luar hak molek-molek, Tuhan tak ada kata gapo. Kasut pula orang comel, pakai kereta pula harga mahal, jihad molek-molek, pakai tak ada apa. Tapi hak bosennya hati kita nu pakai jihad gapo gini. Anggota luar ni pakai gapo pun Tuhan tak kelih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Tuhan tak kelih anggota luar, tak ada kelih rupa parah. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah Taala kelih hati dalam kita. Hari ni kita pakai jihad comel, kita gosok baju kan orang nak kelih, kita pakai comel sangat ni. Apa kita tak ada bersungguh hak hati hak Tuhan nak kelihnya. Pakaian hati hari ni dia dua ya. Libasut taqwa, pakaian takwa ada dalam hati ataupun libasus syaitan. Hati kita hari ni ada jihad gapo? Jihad syaitan ke jihad takwa kepada Allah. Pasal tu Nabi sebut satu anggota yang ada dalam tubuh badan kita, kalau molek semua. Kalau huduh dia huduh semua. Ala wahyal qalb, hati. Nah, hari ni alhamdulillah kita nak pergi mana-mana kita nilik cermin tak ada dah, kecil-kecil ni kena besar, mari besar, ambil cermin hok besar. Nah,
Belum pada nak tubik, tilik. Kalau cermin kata boleh pergi, bau boleh jangkau. Khususnya orang-orang perempuan kan. Kalau cermin tak ada anuyah, tak boleh tubik. Cermin kata rayuk lagi tu, dia tak tubik. Cermin kata tak pram lagi. Demo duk nak akil gula, tunggu kawan tu dah mesti lewat-lewat tu. Kerana cermin tak minta izin, tak ada izin lagi. Kita suluh luar ni kerana takut manusia kelih kita tak sempurna. Saya kata kalau kita ada cermin pesen suluh luar nampak pak dalam hati ni comel kot, atas hati kita lagu mana. Suluh luar ni nampak hati kita takabur, nampak hati kita ria, nampak hati kita ujub, nampak hati kita dengki kepada orang, nampak hati kita duduk tak puas hati dengan orang. Kita pernah suluh benda-benda ni. Suluh anggota dalam lagi. Ni. Jadi punca yang kita lalai sangat ni buatan kita gantung dengan dunia kuat. Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, Nabi kata, ma ana wad dunya. Nabi banding di antara kehidupan Nabi dengan dunia ni, karajulin istadalla tahta syajaratin thumma dhahaba wa tarakah. Nabi banding kata kehidupan kita dunia ni seperti orang teduh bawah pohon kayu ketika dia lalu jalan panas. Panas berhenti setah detik. Duduk bawah pohon kayu. Kalau mau kita kok salah. Kalau negeri Arab panas, kalau mau kita hujan, berhenti hujan hutan, masuk tempat teduh. Pas kalau hujan serak, kalau panas tu hanga, kita duduk situ lagi. Dah tinggal paling belakang tak duduk dah situ. Itulah dunia. Dunia ni kita duduk sementara supaya dengan bawah pohon kayu kita berhenti panas. Lepas tu kita tinggal paling belakang tak akan kelik dah. Tu hakikat dunia sebenarnya. Jadi pasal itulah apabila kita kenal hakikat dunia ni, baru kita berasa kata teringat nak buat amal yang molek, baru kita berasa sedap beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab-sebab yang kita terlupa hari akhirat ni gapo kita terlupa kata satu hari nanti Tuhan akan periksa kita sorang-sorang. Pasal tu di dalam doa Nabi, dalam tasyahud Nabi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, periksakanlah kami di hari akhirat, amalan kami periksa dengan mudah-mudahlah, tak usah duduk laik sangatlah. Kita ni kalau laik berat beratnya cek sosok mula pada akhir balik hari tu yang sampai kita tua so minta Allah Ta'ala mudahlah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi kalau kata kita teringat satu hari nanti kita kena berdepan dengan Allah Ta'ala akan tanya so kita di atas dunia ni. Kalau kita pergi di apa kita tak pandai kecek siang orang kampung kan, kita bawa untuk kemening, bawa untuk nebeng gitu tolong. Kita nak pergi di sebuah botol ke, kita panggil orang-orang yang kenal ke, boleh kecek kita. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita nak panggil siapa? Pasal tu Nabi kata kita di antara Allah Taala laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tak ada orang tolong nak bicara kita dengan Allah Taala. Kita seorang dengan Tuhan. Dan mau buat gapo kecek ambil nak panggil tak benda mari tolong kita tak boleh dah dengan Tuhan. Kita masing-masing. Allahu Akbar. Walau malaikat boleh. Walau malaikat tak boleh. Malaikat tak boleh tolong gapo. Tak boleh tolong apa. Pasal tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita baca semua, wa wudi'al kitab, dan Allah Ta'ala pendek surat catatan kita. Buat kita ni kena bantik belakang ni supaya dengan wong conpik, supaya dengan klip lah. Mula pada kita akhir balik sampai kita mati ni tu bantik Allah Ta'ala rakan semua. Allah Ta'ala tasjih semua. Wa wudi'al kitab, dan Allah Ta'ala pendek surat catatan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Orang bersalah berasa takut. Dia takut kan, dia tahu dia salah. Orang bersalah dia berasa takut.
wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Dia kata kitab catatan gapo ni, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada berlaku dalam hak kita buat, kecil, besar, tebal, nipis, pendek, panjang, ada berlaku dalam tu. Gapo nama kat ni? Allahu akbar. Muslimin rahmatullah Allah. Satu hari nanti kita nak ayat gapo dengan Tuhan kalau kita tak ada, tak khabar, duduk dalam keadaan lalai, duduk berdiri depan Tuhan ni nak kata gapo, nak kecek gapo. Nah, ni. Jadi kita kena ingat kata satu hari nanti kita kena berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, so patus so laginya cara tak sewi kita lalai ni juga kita bersaing dengan orang molek-molek. Nah, kita bersaing dengan orang buat benda tak molek, dia agak kita pergi. Nah, agak. Pasal tu ulama dia kata kalau kita nak saing dengan orang, kita pilih orang yang boleh mengingati Allah. Siapa waktu semaya dia agak kita pergi semaya. Siapa waktu baca Quran dia baca Quran. Kita pilih dia tu, masya-Allah, beribadat pada Allah Taala. Berasa gemar nak buat kita saing orang. Nah, siapa masuk semaya dia agak kita pergi semaya. Nah, ni. Yang kedua pula, kalau dia kelih kata kita ni kurang di segi malah, di segi ibadat, dia tegur kita. Demo nampak tak ada mari mana semaya tarawih ni. Demo tak ada mari mana semaya Jumaat ni. Kita saing orang macam ni. Tak usah balas dengan dia. Kerana kita saing dengan dia sampai pada syurga. Nah, patut so lagi, kalau dia kelih kita buat amalan soleh, dia tolong kita. Kita saing macam ni. Nah, pasal apa muslimin yang dirahmati Allah? Pasal saya sebut kata ruginya kita kalau kita saing hanya sekadar dunia. Atas dunia ni kita pejam mata kata kita hok rapat sekali dengan siapa? Saing semati. Tak ada duit kita berhutang dengan dia. Kita susah kita royak ke dia, kita ada masalah kita berbincang dengan dia. Misalnya, saing ni kita tak rapat sungguh. Ada gapo royak ke dia. Tapi kalau kita saing hanya di atas dunia saja tak sampai hari akhirat, jadi musuh dengan saing terapak atas dunia. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Saing yang kita rapat di atas dunia ni satu hari nanti jadi musuh. Kerana apa? Kerana kita saing tak ada sakut dengan akhirat langsung. Kita saing senyak apa nak suka-suka ya. Kita saing nak mesra ya. Tak ada ayat kita suruh pergi pada syurga, tak ada ayat kita suruh taat pada Allah Taala. Tuhan kata saing pasal ni sekat dunia ya. Hari akhirat jadi musuh. Kerana apa jadi musuh? Kerana tuduh pergi mari. Kawan tak sembahyang dengan sebab demo. Demo ni pula kawan tak zakat dengan sebab demo. Tuduhlah. Semua buat curi itulah. Buat curi, kalau dia curi tu molek bawa naik. Bos dadu saksu dia kata awak kata dia kata dia. Mula nak tuduh dia mari. Padahal saya apa? Allahu akbar. Illal muttaqin, mereka yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah di atas dunia ni apabila dia saing sampai hari akhirat masuk syurga dengan saing dia. Ada dari satu hadis Nabi, kalaulah kita ahli syurga, misalnya kita ni ahli syurga, duduk dalam syurga berasa tak puas hati, kita ada saing kita di atas dunia rapat dengan dia, kita main kuamsu, kita berasa tak sedap kalau dia tak ada dengan kita. Kelih-kelih dia duduk dalam neraka. Tuhan kata ambil lagi duduk dalam syurga, kerana saing duduk dalam syurga dia berasa tak sedap, tak ada dia. Allah. Saing hari akhirat macam tu. Erik pergi mari. Erik pergi mari. Nah, kita nak saing pada situ. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita pernah dengar kata kisah seorang lelaki bunuh orang cukup 100 orang. Lepas tu nak taubat pada Allah Ta'ala. Pergi jumpa dengan Tok Alim, Tok Guru, dia kata
Awak boleh juga kalau nak taubat, tapi tak boleh duduk sini lah, kena pergi duduk satu kaum lagi, satu kampung lagi. Kerana kampung tadi ada orang semaya bank, ada orang duduk mengaji, ada orang duduk belajar. Saingan yang tu yang duduk sini, kan duduk sini punah pula. Penting dah. Saing ni boleh menentu kita pergi pada syurga ke pergi pada neraka. Alhamdulillah, dah kita boleh saing dengan orang juru-juru duduk dalam majlis ilmu ni, satu nikmat besar, satu nikmat besar. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab menyebabkan kita lalai ni tadi, kita kena ingat kata kita buat dosa ni, Allah Ta'ala titik dia dalam hati kita, titik hitam. Nah, innal abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba apabila dia buat salah satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, Allah Ta'ala titik dalam hati dia hitam. Hak titik hitam ni kita mula nak jadi bahasa malah, baca Quran pun bahasa malah, nak sembahyang tahajud pun malah, nak mengaji pun bahasa malah. Titik hitam. Pasal tu kata ulama, kalau orang yang tak boleh bangun sembahyang 2 rakaat tahajud pada waktu malam dan tak boleh puasa pada waktu tengah hari sunat, cek dosa banyak. Tak payah. Dengan sebab dosa kita jadi kaku ni. Nah, dengan sebab dosa kita jadi susah nak bangun. Kita jadi malas nak puasa, kita jadi malas nak berzikir. Padahal misal pukul 2 malam dia boleh bangun juga kalau dia mau perakat ada bola uruk. Pukul 2. Petang tadi dia beli kafe. Dia beli roti. Karena tak sering ngatuk nak pelih bola. Alai kata dia berjago. Kau cijeh. Dia panggil saya, dia mari pula. 45 minit. Dia bakar dah. Alo lagi. Tanya kata kita boleh buat lagu tu. Dok malam ni kita nak sembahyang tahajud, lepas tu takut ngatuk beli kafe belah-belah. Tak kafe boleh secawan depan minum dulu. Tak cukup 2, tak cukup 2, 3. Kerah mata bangun tahajud. Boleh buat lagu tu. Bapakah bola kita boleh buat tiba-tiba tahajud kita berat. Pasal dok buat dosa bukan gapo. Buat dosa. Nah. Hari ni puasa seperti tu, puasa sunat. Bapa kita berasa susah nak puasa. Tapi kalau bomo kata jangan makan ni, onyo patai lah weh, takutnya jadi demam sakit. Tak ada apalah waktu tu, tapi hak tu yang suruh puasanya dia berat. Padahal hak ni pelapar. Tapi hak ni hak tu yang jadi berat, hak bomo boleh buat. Kerana dosa tadi. Nah, jadi dalam satu hadis Nabi kata, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia istighfar, kalau dia minta maaf dengan Allah Ta'ala pelicing hak duduk dalam hati jadi putih semula. Wa in ada zida fiha hatta ta'lua qalbahu. Tapi kalau klik buat maksiat semula, dosa kau kuat lah. Wa in ada, Tuhan kata, Nabi kata, wa huwa ranul ladzi dzakarallah. Inilah orang panggil, kata mudah-mudah, karak. Kita jangan suka kata karak ni naik di kereta motor besi kita saja dak Hari ni kita duk gobau di tepi patah ni kenapa? Air patah mari jadi karat habis. Nah, apa yang nak buat pitu kita cari besi bukan tamadar lah, takut karat. Khususnya orang duduk tepi patah. Tapi adakah kita mikir kata hati kita karat lama dah? Tan dia air patah, bukan air patah tan di syaitan. Allahu akbar. Nah, ni benda yang penting muslimin yang rahmatullah Allah. Dan juga nak tahu kata hati kita ni punah atau tak punah. Hati punah macam mana? Nah, dia kata fa in ra'a halalan kana yarahu haraman. Dia kelih benda halal jadi haram. Au haraman kana yarahu halalan, dia kelih benda haram jadi halal. Faqad asabathu, niat hati punah ni. Hari ni kalau kita kelih kata benda haram tu molek tak ada gapo tak mandar
Orang Islam kita tikar lobo banyak mana lah ni. Bahasa kata tak ada gapo tak ada harepo hati bunuh dah tu. Hati bunuh. Ataupun kelih benar halal jadi haram. Nak mari masjid takut dia kata warung tak apalah. Nak mari dengan ngajar, tahu ustaz ni nampak muda pada kita tak ada kena dengar yalah tu. Nampak benda molek jadi tak molek. Nampak benda huduh jadi molek. Hati punah. Memori tak molek. Wal iyadu billah. Jadi pasal itulah hari ni kita kena baiki hati molek. Karena hati nak jumpa dengan Allah Taala ni. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat ni duit pitih kita tak boleh beri manfaat sikit apa. Wala banun, anak pinak kita tak boleh beri manfaat sikit apa. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang jumpa dengan Allah Ta'ala hati dia cuci, hati bersih. Hati pasal mana? Hati pasal mana yang boleh tolong di hari akhirat? Duit pitih dia tak ada boleh manfaat. Anak pinak dia tak ada boleh manfaat. Sungguh kalau kita lihat hari ni, berapa kok orang yang mati bawa pergi kepada hari akhirat? Tak ada. 50 riyal pun dia mau tak boleh dari poket. Kain lepas dia mau ikat di tempat musuh tu untuk gali kubur. 5 kok pun tak ada. Tak ada. Anak pula. Anak tu pergi latar kubur tapi lepas tu nya kelip. Tak usah kata anak, tak usah katakan anak kita sendiri berapa kali pergi kepada kubur cik-cik kita tu, cik war kita. Kadang-kadang tak tahu dari mana ada kubur. Hak tu, hak game zero. Hak berdoa ni pula berapa kali kita berdoa kepada mak pak kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada tak? Duk gaduh hari kita, hak mak pak duk dalam kubur, duduk tunggu doa kita ni tak ada berasa apa Abu Hanifah, Imam Syafi'i setiap lepas maya dia berdoa kepada mak pak dia, doa kepada tok guru dia, doa kepada anak murid dia. Setiap lepas kali sembahyang. Kita nak mak pak kita teringat dah mati dah. Hak hidup apa duduk atas dunia ni? Hak mati dah. Pasal tu yang boleh beri manfaat semuanya qalbin salim, hati yang sejahtera. Hati sejahtera ni muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hati pasal mana? Kata ulama, hati sejahtera ni hati yang minat buat ibadat, hati yang sanggup menyalahi keinginan hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia nak tidur pada waktu malam tapi dia boleh bangun pada waktu malam. Hawa nafsu dia nak makan pada waktu tengah hari, dia boleh puasa pada tengah hari. Hawa nafsu dia nak tidur pada waktu subuh, dia boleh bangun pada waktu subuh. Hawa nafsu dia kata, saya duit pitih ni, dia boleh sedekah di jalan Allah Ta'ala. Ni dia panggil qalbun salim, hati betul, hati cuci. Dalam satu hadis Nabi SAW, yadkhulul jannata aqwamun, masuk syurga satu golongan daripada umat Nabi, afidatuhum mithlu afidatit tayri, hati mereka seperti hati burung. Saya pun pergi kelih syarah yang ulama hadis kata hati burung macam mana. Kata ulama, hati demon ini, hati burung ni hati yang bertakwa kepada Allah. Burung ni kita kelih kata setiap pagi dia cari rezeki, dia tawakal pada Tuhan terus. Dia tawakal pada Tuhan. Tanya kata burung ada banci bank tak? Tak ada, tanakan tak ada. Pagi terbang, lepas berzikir pergi cari padi, gapo kelip tak kat tidur. Tidur jerung molek, katil-katil pun tak ada. Rumah-rumah pun tak ada atas tiang api. Atas tali api ha. Esok pula tawakal pada Tuhan pula. Hati dia tu, hati tawakal. Kita ni tawakal kadang-kadang sungguh kedak ni. Sungguh kedak ni tawakal Tuhan. Duk ada lagi kita. So setengah syarah hadis. Syarah hadis pula hati burung ni pasal mana? Hati burung ni.
Setengah ulama pula kata hati burung ni hati yang lembut. Nah, tak ada dengki kepada siapa, tak ada nak marah siapa. Kelih burung tak ada nak balas siapa, duduk cara dia Nah, tak ada dengki, tak ada nak belaga orang, tak ada dengki kepada orang, tak ada. Setengah ulama kata lagu tu. Hati yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni cuba kita tanya kata hati kita ni, pesen hati cuci pesen ni tak? Hati yang tak ada dosa, hati yang tak ada dendam kepada orang. Hati ni hati buruk. Jadi pasal itulah ulama muslimin yang dirahmati oleh Allah, hati kita yang Allah Ta'ala kata illa man atallaha biqalbin salim ni, hati kita kena bersih hari ni. Hari ni kalau penyakit huacai banyak klinik duk ubat kita. Mau sakit. Tapi lagi penyakit kita tak ada di klinik ialah penyakit sifat mazmumah. Mula daripada takabur, ria, tak ikhlas, dendam, dengki, tak puas hati dengan orang. Sifat-sifat ni kalau ada dalam hati tak jadi qalbun salim lagi. Kita kena buang habis ni. Sifat ni sifat mazmumah, kena buang daripada hati kita. Kita pisah banyak mana, kita pergi cari bomo pun tak biasa ni. Kalau hati kita tenpit pokatik, kita derah-derah cari bomo, takutnya mati. Kalau huat cari ruah, kita pergi cari bomo, tak pandai dengan darah, kita pergi di mo'o. Jaga derah-derah. Kena cari ayat Quran, kena cari hadis Nabi, hati kita. Hati bersumak tak sedap nyawa ni derah-derah. Giwak bypass kau gapo ikutlah. Tapi hati kita ada ria, hati kita dengki pada orang, takabur pada orang, gapo berasa tak ada apa Allahu Akbar. Tak jadi hati qalbun salim lagi. Tingkat yang kedua pula, nak hati kita cuci ni, hati kita hadap pada akhirat. Kita hadap pada akhirat tu. Hari ni cuba tanya kata hati kita duduk mana? Duduk mikir hari akhirat, kau duduk mikir hak dunia saja hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut, man kanatil akhirah hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlah wa atat dunya wa hiya raghimatun. Siapa-siapa betul hati dia duduk mikir tentang hari akhirat, Allah Ta'ala bui dia puas hati dengan benda yang ada. Kekayaan ni kita berasa duduk di berasa. Kadang-kadang ada kelas, ada kain selas punggung pun kita berasa puas hati, tak apa dah. Tapi kalau hati kita tak puas, ada kereta 10 buah tak berasa tak puas hati lagi, nak kapal terbang. Apa? Berasa tak kaya. Tapi Tuhan kata, kalau siapa-siapa hati dia bergantung dengan hari akhirat, dia berasa puas hati benda yang dia ada, lepas tu dunia dia cari, dunia akan mari sendiri. Dunia mari cari sendiri. Sebaliknya, siapa-siapa hati dia duduk mikir tentang dunia, terlupa hari akhirat, walaupun duit banyak pun nampak susah situ, duduk jadi susah situ. Hunga kau ni pukul 2 tak tidur lagi, subuh tak ada sembahyang mengaji, tak ada belajar, duduk dalam keadaan susah, duit banyak. Orang yang hati duduk dengan dunia, lepas tu hak dunia duk main cari dia pun Allah Ta'ala takdir tu juga, tak ada boleh lebih. Tuhan takdir mari lagu mana, lagu tu lah. Allahu Akbar. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, hati yang qalbun salim ni, dia berasa sedap apabila dia buat ibadat, dan apabila dia tinggal ibadat berasa kata kurang ada benda dia tak buat. Misalnya kalau orang yang minat makan teh, kaki teh lah, kita kata kaki teh. Kalau dia tak makan teh hari-hari tu berasa lagu mana? Mula dulu gesal. Mula nak tak kena teh lagi kawan hari ni. Gi kena gi. Tak apalah nak makan teh, tak ada masalah lah. Cuma adakah kita lekat ibadat supaya kita lekat teh tadi? Hari ni tak baca Quran lagi. Nak klik cari Quran bela-bela. Kita buat lagu tu benda.
Ataupun hari ni kita semaya 12 rakaat sunat tak cukup lagi. Hari kena semaya sunat ni. Ada supaya kita lekat dak buat ibadat. Kalau kita tak berasa supaya kita lekat lagi, hati kita tak betul lagi dengan Tuhan. Hari ni kita nak buat lagu mana? Ibadat kita kalau kita tak buat, berasa nak buat. Berasa lekat tak boleh, tak cukup hari ni. Berjalan berasa kekok. Kita kena duduk situ. Nah, kalau tak duduk situ ni, jadi duduk masalah lagi. Berasa kata, kalau kita tak makan berasa lagu mana? Tak makan tengah hari. Oh, lapar. Nah, perut mula ceruk, orang perut mula mula duduk kisah belakang. Adakah ibadat kita tu berasa lagu tu apabila kita tinggal? Tak semaya Jumaat hari ni berasa sesak. Nah, tak baca Quran hari ni, berasa nak qada Nabi ni setengah-setengah qada sunat. Nabi dia lain satu riwayat, dia tak ada semaya pada waktu malam. Nabi semaya pada waktu malam 12 rakaat. Kalau Nabi sakit ataupun tak khabar ataupun ada keuzuran, Nabi qada semaya tahajud waktu malam pada waktu tengah hari. Kita tak seqada sunat lah. Nah, wajib tu takutnya pergi qada wajib pula. Wajib tak boleh qada dah. Wajib kena tunai dalam masa dia. Allahu akbar. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, hati ni, nah, apabila kita rapat sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati ni hati cuci. Nah, hati molek lagu mana? Hati cuci Hati cuci ni salah satu nak hati kita cuci, kita doa kepada Allah Taala. Kerana hati kita nak basuh dengan fung sapok sabun biasa atas dunia ni tak boleh. Kita nak basuh dengan haiter tak boleh. Kita kata kita nak basuh hati serta nah di kedap basuh baju tak boleh. Lepas tu nak boleh basuh hati kita ni, Allah Taala jaga. Ulama-ulama dulu, Syekh, salah satu daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia mau kata orang duduk dekat dengan dia doa semua, Allahumma aslih fasad qalbi, ya Allah, baikkan hati kami ya Allah. Allahumma aslih fasad qalbi. Kita hati masalah hati. Nah, jadi pasal tu Nabi suruh kita berdoa semua pada Allah Taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, letakkanlah hati kami di dalam agamamu ya Allah. Hati ni paling bahaya. Dia duduk musing semua, tak jelas. Nah, pasal tu kena istiqamah. Jadi kita melalui kita berdoa kepada Allah, insya-Allah kita hati kita comel. Karena Allah Taala janji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hamba Allah Taala tanya tentang Allah, ya Muhammad, kata Tuhan dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala nak terima apa dia minta kepada Allah Ta'ala. Nah, kita minta Allah Ta'ala, ya Allah, baikkanlah hati kami ya Allah. Hari ni kita doa dah hati kita betul, stesen. Nah, kita ni kan terosak, tak betul stesen, kelun tak moleknya humba satu humba ni. Kelun tak molek nanti nak cari kelun sebentar. Nah, tapi kelun hati kita dengan Allah Ta'ala tak ada cari stesen langsung. Tak betul stesen lama dah. Tak ada bahasa gapo. La ilaha illallah. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga masalah hati ni kalau kita baiki sungguh dia. Nah, hati ni kalau kita baiki sungguh boleh bawa kita pergi pada syurga Allah. Kita tahu kata kisah seorang lelaki mari di dalam satu majlis Nabi katakan masuk pintu ni ahli syurga. Para sahabat kelih orang tuloi orang ni apa esok kan Nabi kata pula akan masuk pintu ni ahli syurga, kelih orang tuloi hok mari esok kan pula orang ni juga. Jadi Abdullah ibn Amr ibn As ni gina belajar dah pasal bukan tamada orang duduk atas dunia tiba-tiba Nabi jamin syurga pada dia. Kita kena ngaji lah. Para sahabat dia bergaduh benar kalau sebut syurga neraka ni, kalau sebut syurga nak lalu. Nah, Abdullah ibn Amr ibn As dia minta, dia jadi tetamu nak kelih, kata dia buat amalan gapo yang menyebabkan Nabi jamin syurga. Duk kelih
pada waktu malam belum pada subuh bangun sembahyang lebih kurang, baca Quran dan membaca subuh sembahyang sunat, lepas tu pergi masjid. Kata Abdullah bin Amr bin As, tak ada beza kawin buat lagu ni juga. Tiba-tiba apa Nabi tak jamin kawin, jamin dia. Dah. Kita tanya undang-undang. Nah, dia kata lagu mana? Falam araka ta'malu kathira amal. Saya nak tanya sikit. Saya masuk tidur, mari tidur awak 3 malam ni. Kalau semalam ni tak apa 3 malam ni. Amalan awak tak ada nampak lebih banyak supaya kawan juga. Faman ladzi balaghaka bima qala Rasulullah. Apakah amalan awak menyebabkan awak ni Nabi jamin syurga? Maka dia kata lagu mana? Faqala ma huwa illa ma ra'ait. Amalan saya supaya dengan awak kelih tu. Awak kelih lagu mana? Lagu tu. Falamma wallaitu da'ani. Lepas tu Abdullah bin Amr bin As ni, kalau gitu tak apa, kita boleh ilmu dah. Tak apa kawan nak klik kan? Bawah paling belakang dia panggil. Dia kata, "Ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan." Tapi soal lagi saya nak ayat kepada awak. Saya ni dalam hati saya tak ada bahasa deki kat orang, tak ada bahasa nak tipu orang, tak ada bahasa megah dengan orang, tak ada bahasa takabur dengan orang, tak ada bahasa dendam kepada orang. Saya cuci hati saya dengan manusia semua. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia faqala Abdullah, hadhihi allati balagatka bika wa hiya la nutiq. Hak ni dah ni menyebabkan Nabi jamin awak masuk syurga dengan sebab amalan ni dah yang kami nak buat tak boleh. Cuba kita tanya kita. Terau orang balas dengan kita minta maaf tak dia? Dendam lama ni. Nah, nak maaf mudah-mudah. Kawan apa nak jantai, mula naik singoh lalu. Nah, kawan pun bekai, mula klik jahiliah lalu. Dia mau mari nak salat dah. Nah, tapi kelih hujung-hujung mata. Nah, padahal berlaku 20 tahun dah masuk duk werung. Lon ni tu ubah habis dah. Jalan bokok tak simak lagi. Berat nak maaf kat orang ni berat. Orang ni tak ada berasa hati dengan siapa, tak ada berasa gapo dengan siapa. Cuci hati dia. Hari ni nak lagu mana kita ni hati kita cuci, tak ada berasa degis, tak ada berasa megah, tak ada berasa takabur, tak ada berasa dendam kepada orang, tak ada nak merupak kat orang, tak ada nak kata huluh kat orang. Insya-Allah kalau kita boleh buat lagu ni, kita salah satu daripada ahli syurga sebagai contoh hak Nabi ajar kepada kita. Jadi pasal itulah muslimin yang dirahmati Allah pada ini sebagai tempat yang kita nak baiki hati. Dan saya nak akhiri dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr, qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi afdal. Jadi Abdullah bin Amr tanya Nabi. Ada orang tanya Nabi, ya Rasulullah, manusia pesi mana manusia paling molek sekali? Oh, soalan tinggi-tinggi belaka. Nabi kata lagu mana? Kullu makhmuminil qalb saduqul lisan. Qalu saduqul lisan, maknanya sahabat tanya kata orang kecek betul tu na'rifu, kita tahu kecek tak bohong, kecek tak uduh, kecek tak kata kat orang. Fama makhmumul qalb, tapi makhmumul qalbi ni lagu mana? Para sahabat tak pandai. Nah, Nabi kata wa huwa taqiyyun naqi, ialah orang yang bertakwa kepada Allah dengan hati dia. Patu orang yang hati cuci. La isma fihi, tak ada dosa, tak ada nak buat uduh kat orang, tak ada deki kat orang, tak ada hasad deki kat orang. Hati ni dipanggil hati makhmumul qalbi. Kalau kita boleh baiki hati, kita adalah salah satu daripada orang yang paling mulia duduk di atas dunia ni, walaupun orang tak nampak sekalipun, tapi di sisi Allah Taala kita adalah orang yang paling mulia martabat di sisi Allah Taala. Hari ni kita nak cari tamneng nak Allah. Nawi kita ada tamneng di sisi Allah. Tamneng di sisi manusia ni 4 tahun ya, dia memilih semula kalau boleh, tak boleh ke klik jalan kaki semula lah kita ya. Nah, duduk 4 bulan lah. Tapi tamneng nak Allah Taala, walaupun manusia tak ada nampak, apabila kita mati satu hari kita duduk martabat yang tertinggi di sisi Allah Taala. Tamneng manusia ni dia boleh so ya. Nayuk sore ya. Sosok satu kek sore ya. Kek lain pula sore pula. Tapi tamneng nak Allah Taala boleh beri setiap manusia kalau dia hati dia takwa kepada Allah Taala. Walaupun dia orang tamada pun boleh akak Allah Taala, akak martabat yang tertinggi. Nah, itulah saya rasa malam ini kecek batin sebab apa Sebab kita nak masuk bulan puasa. Nak masuk bulan puasa ni
kita kena baiki hati takwa kita kepada Allah Taala. Kenapa? Karena ibadat ni dia tak akan kekal kalau kita tak buat kerana takwa kepada Allah. Kalau ibadat kerana musim, masuk boleh puasa dia mau pakat pergi masjid, boleh kelih malam mula-mula ramai, malam kedua ramai, malam ketiga mula kurang. Lepas tu jumpa pula nu malam nak suka terus ngatur email. Nah, nak raya, nak mari perakat dengan raya bila Nah, kenapa? Karena beribadat pada Allah Ta'ala musim. Bukan beribadat pada Allah Ta'ala takut pada Allah Ta'ala. Tapi orang beribadat melalui hati ikhlas, dia boleh duduk 30 malam, malam iktikaf pun iktikaf, beribadat. Ni kita kena baiki sini, kena baiki hasil pada ibadat melalui takwa. Allah Ta'ala tak sebui hanya kita beribadat mengikut musim, tak sih. Nabi kita orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah pada malam ni sebagai ganti daripada tuan imam kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.